Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Sebelum itu, saya dengan rendah diri ingin mengalu-alukan kehadiran siswa guru pada majlis kita hari ini. Syukur kepada Ilahi, dengan izinnya kita dapat kembali bersua muka dalam satu program ilmiah sebegini. Walaupun forum ini hanyalah peringkat kelas sahaja, tetapi masih banyak ilmu yang boleh didedahkan di antara kita semua. Diharapkan semua memperoleh manfaat yang berguna bagi program ini, insya-Allah. Sebelum saya memberitahu hadirin sekalian tajuk yang akan diulas pada hari ini, saya ingin bertanya, siapa di sini yang hidup berjiran? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah, nampaknya hampir kesemua boleh dikatakan sedang hidup berjiran. Baiklah, tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai penghayatan akidah, ibadah dan akhlak berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berjiran. Apa itu jiran? Jiran dari segi etimologi berasal dari perkataan Arab yang telah membawa maksud individu yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Jiran ini juga lebih mudah dikatakan individu yang tinggal berhampiran kawasan rumah kita, tidak kiralah di tingkat atas, bawah, di kawasan hadapan, belakang maupun kiri atau kanan rumah. Ini semua dikenali sebagai jiran. Boleh dikatakan kita semua sekarang tinggal dalam kelompok hidup berjiran. Walaupun siswa guru sekarang sedang menetap di hostel atau rumah sewa, rakan-rakan sekeliling kita boleh juga dianggap sebagai jiran. Misalnya jiran bilik sebelah, jiran bagi katil sebelah, untuk siapa yang menetap di hostel kediaman yang disediakan. Jadi di sini kita dapat membuktikan bahawa kehidupan ini memang sentiasa berjiran. Ini semua dikenali sebagai jiran. Boleh dikatakan kita semua sekarang tinggal dalam kelompok hidup berjiran. Walaupun siswa guru sekarang sedang menetap di hostel atau rumah sewa, rakan-rakan sekeliling kita boleh juga dianggap sebagai jiran. Misalnya jiran bilik sebelah, jiran bagi katil sebelah, untuk siapa yang menetap di hostel kediaman yang disediakan. Jadi di sini kita dapat membuktikan bahawa kehidupan ini memang sentiasa berjiran. Tetapi hadirin, anda semua perlu ingat dan ambil cakna, walaupun jiran yang tinggal berhampiran dengan rumah itu kita tidak mengenali, itu bukanlah kunci atau tiket kepada diri kita untuk bersikap sombong dan tidak menghormati antara satu sama lain. Kerana itulah forum kita pada hari ini ingin mengulaskan mengenai menyantuni jiran melalui pendekatan ikon agung kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya sudah teruja ingin mendengar hujah-hujah daripada panel jemputan kita hari ini. Sebelum saya terlajak kata mengulas tajuk jiran dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan dua orang panel jemputan yang tidak lagi asing dalam kalangan siswa guru sekalian. Di kanan saya dijemput panel pertama saudari Nurul Ain Arina binti Rosdan Zaili. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat Cik Pengerusi. Bagaimana pula dengan Cik Pengerusi? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat juga. Seterusnya, ahli panel yang kedua yang berada di sebelah kiri saya, saudari Nurul Umairah binti Jamri. Saudari pula bagaimana? Sihat? Syukur Alhamdulillah, saya juga sihat. Tanpa membuang masa kita, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita iaitu saudari Umairah. Bolehkah saudari jelaskan lagi mengenai menyantuni jiran tetangga dalam aspek akidah? Majlis mempersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum menjawab soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator sebentar tadi,
saya ingin mengambil 30 saat sahaja untuk mengajak saudara-saudari siswa guru sekalian yang berada di hadapan saya untuk kita bersama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hari ini kita ingin merungkai bagaimana gaya, cara dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyantuni jiran-jiran tetangga baginda. Jadi insya-Allah dengan masa 30 saat ini kita dapat mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita boleh mula sekarang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah. Berbalik kepada soalan daripada Tuan Moderator kepada saya mengenai soal kejiranan daripada aspek akidah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apakah itu maksud akidah dan bagaimana untuk kita sebagai Muslim ingin mempunyai akidah yang jitu. Kemudian barulah saya akan kaitkan aspek kejiranan dan soal akidah tersebut. Sebagai muslimin dan muslimat, atau yang lebih tepat sebagai umat Islam yang hidup berlandaskan syariat agama, kita seharusnya mempunyai akidah yang lurus dan teguh. Apakah akidah? Akidah adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang bersesuaian dengan dalil syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Akidah berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah ataupun Al-Hadis adalah akidah yang lurus. Hal ini kerana Al-Quran dan Al-Sunnah ini ialah sebagai sumber rujukan pertama kita dalam melakukan segala aktiviti harian kita di dunia ini. Selain itu, akidah juga adalah pegangan kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam haruslah berpegang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang memiliki segala yang berada di bumi dan di langit. Oleh itu, kita seharusnya berpegang teguh dengan apa yang kita percaya. Mengenai ilmu tauhid tersebut, saya ingin memetik satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ila wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Islam, apa yang kita lakukan seharian pastilah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Begitu juga dalam bagaimana kita menyantuni jiran tetangga kita. Kita melakukan setiap perkara berasaskan sumber Al-Quran dan Al-Hadis yang di mana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menunjukkan kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyantuni para jiran tetangga. Dalam sebuah hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, Jibril sentiasa berwasiat kepadaku agar berlaku baik kepada jiran sehingga aku menyangka bahawa jiran akan mewarisi harta-hartaku. Riwayat Al-Bukhari. Daripada maksud ini kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan sehingga para malaikat juga berpesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku baik dengan jiran tetangga. Perkara-perkara sebegini kita boleh mempraktikkan dalam kehidupan harian kita. Bagaimana kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah arahkan dan meninggalkan setiap larangannya. Apabila kita lihat dengan lebih terperinci mengenai ini, saya ingin menguraikan satu lagi hadis yang berkaitan larangan Allah
dalam maafkan saya, dan Allah Subhanahu Wa Taala amatlah melarang kita untuk menyakiti hati jiran, sehingga terdapat satu hadis yang menceritakan akan akibat dan balasan yang akan diterimakan oleh orang yang suka menyakiti hati jirannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga seseorang itu orang yang membuat jirannya tidak berasa aman daripada gangguannya. Riwayat Muslim. Daripada hadis ini kita dapat lihat betapa besarnya larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita ni menyantuni jiran. Kita ni haruslah menyantuni jiran dengan cara baik, sopan santun, dan kita boleh mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan pada kita dalam bagaimana baginda menyantuni para jiran baginda. Apabila kita lihat hadis yang telah saya bacakan tadi, azab dan akibat yang kita perolehi apabila kita menyakiti jiran tersebut adalah amat besar. Apabila kita sebagai Muslim ini, Rasulullah SAW menyebut tidak masuk syurga seseorang itu. Subhanallah, kita sebagai Muslim yang hidup di dunia ini adalah misi dan keutamaan kita adalah untuk mencari redha dan syurga Allah. Kesimpulannya yang dapat saya rungkaikan daripada aspek akidah mengenai jiran ini, kita dituntut untuk berlaku baik kepada jiran kerana tuntutan tersebut datang daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan semula kepada tuan moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari atas isi-isi yang bernas yang dikemukakan tadi. Baiklah, aspek akidah sudah pun saudari Umairah ulaskan. Kita beralih pula bagi aspek ibadah. Soalan saya yang seterusnya, saya akan tujukan kepada saudari Arina. Apakah pula kaitan adab menyantuni jiran dengan aspek ibadah? Bolehkah saudari memberikan sedikit penjelasan? Majlis mempersilakan. Saya akan menjawab soalan yang menarik oleh pengerusi majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita semua ketahui, ibadah sangatlah penting dalam kehidupan kerana ibadah inilah yang akan mengukur keimanan dalam diri seseorang individu tersebut. Ibadah dalam Islam membawa maksud satu tindakan menurut, mengikut, mengikat diri sepenuhnya kepada setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diserukan oleh para rasul, sama ada berbentuk satu larangan atau suruhan. Ibadah bukan sahaja merangkumi dari aspek solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah dan sebagainya, tetapi menjaga hubungan sesama manusia juga dikira satu ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Qala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha khaira innaha tu'zi jiranaha bilisanatiha qala hiya finnar. Yang bermaksud, telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wanita ini terkenal dengan banyaknya solat, berpuasa dan bersedekah, tetapi dia sentiasa menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia akan masuk ke dalam neraka. Berdasarkan hadis ini, orang yang suka menyakiti jirannya sama ada dengan perbuatan atau lisan percakapan kita, maka orang seperti ini akan dicampakkan ke dalam api neraka di akhirat kelak walaupun dia merupakan seorang yang banyak melakukan ibadah. Kerana itulah menjaga hubungan sesama manusia dikatakan satu ibadah. Ibadah menjaga hubungan sesama manusia ini tergolong dalam kumpulan ibadah yang umum. Kerana ibadah umum merupakan segala perkara atau amalan selain daripada kumpulan ibadah khusus seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, macam solat 5 waktu dan sebagainya.
Ibadah umum ni termasuk dalam segala perbuatan manusia dalam kehidupan sehariannya yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baiklah hadirin siswa guru sekalian. Daripada Abu Syurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusinu ila jarih." Yang membawa maksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis di atas jelas dapat membuktikan bahawa menghormati jiran merupakan perkara yang diperintahkan dalam Islam. Jadi di sini ia membawa maksud satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya selagi ianya tidak melanggar pantang larang atau hukum dalam Islam. Apabila kita sebagai jiran menjaga hati jiran yang lain, nescaya satu perasaan ketenangan akan ditiupkan dalam diri kerana kita telah cuba untuk menjaga hati dan perasaan manusia lain. Seterusnya ini melambangkan bahawa diri ini bukanlah hanya bersikap pentingkan diri. Hadirin sekalian, jiran terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahli Sufah. Siapa ahli Sufah ni? Mereka semua merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, lemah, tak ada harta dan hanya tidur di serambi masjid. Kediaman mereka hanyalah berbumbung ke langit. Tidak seperti masyarakat Arab yang lain yang selesa di rumah masing-masing. Dalam riwayat Tirmizi, kita dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi ahli Sufah selepas solat. Dalam riwayat Al-Taratib menyebut, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah pemberian, baginda akan memberinya kepada isteri yang dicintai. Kemudian bakinya akan diberikan kepada ahli Sufah. Masya Allah. Tetapi jika pemberiannya ini berbentuk satu sedekah, maka ia akan mengutamakan ahli Sufah berbanding orang lain. Perilaku ini boleh dicontohi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas tidak mementingkan siapa yang berjiran dengan baginda. Tiada sifat rusuhan perkauman dalam diri baginda. Selagi individu tersebut tinggal berhampiran dengan kawasan rumahnya, baginda akan menyantungi mereka dengan baik. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa ibadah dalam konteks jiran adalah dengan menjaga hubungan sesama manusia lain tanpa mengira agama, bangsa atau kekayaan seseorang individu tersebut. Kita sebagai manusia jangan terlalu cepat menghukum dan merasakan diri ini terlalu sempurna. Jadi begitulah jawapan kepada persoalan yang diutarakan kepada saya daripada Cik Pengerusi Majlis. Terima kasih saudari Arina atas penjelasan dan jawapan yang bagi saya amat jelas dan mendatangkan manfaat kepada rakan siswa guru kita yang mendengar. Berbaik dan menghormati jiran adalah sebagai satu ibadah dan mendatangkan pahala. Tak gitu kan para panel? Saya tertarik dengan hujah saudari Umairah pada akhir katanya tadi mengenai apabila kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan akan mendatangkan manfaat. Bolehkah saudari menjelaskan dengan lebih terperinci lagi mengenai manfaat dan kebaikan yang kita bakal perolehi apabila kita mengamalkan adab kejiranan tersebut? Subhanallah. Saya amat suka ya Tuan Moderator dengan penjelasan saudari Arina sebentar tadi. Buat baik pada jiran pun mampu memberikan kita pahala. Berbalik kepada soalan Tuan mengenai kebaikan yang kita peroleh. Yang pertamanya saya ingin berkongsi satu ayat Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan pentingnya berbuat baik pada jiran. Ayat tersebut daripada surah An-Nisa ayat 36. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga diri.
Ayat daripada surah ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memuliakan jiran dan pastilah kita akan memperolehi pahala apabila kita melakukan suruhan Allah. Selain itu, kebaikan yang diperolehi daripada kita mengamalkan sikap berjiran adalah kita akan mudah mendapat bantuan jika kita menghadapi sesuatu masalah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa kehidupan kita tidak akan dapat lari daripada perkara luar atau dugaan atau ujian. Sebagai contoh, kebakaran, kemalangan atau kematian. Jika kita menghadapi sesuatu bencana, sudah tentu jiranlah orang yang paling cepat kerana jiran adalah orang yang terdekat dengan rumah kita. Itulah yang kita harapkan untuk menghantar ke klinik atau hospital bagi mendapatkan rawatan. Selain itu, semangat kejiranan yang terjalin menjamin keselamatan tempat tinggal kita. Hal ini kerana semangat kejiranan ini akan mendorong jiran kita saling menjaga dan saling mengambil berat antara satu sama lain. Jika jiran mendapati orang yang tidak kita kenali datang atau memasuki rumah kita pada waktu kita tiada di rumah, jiran pasti akan menghubungi kita. Sebagai contoh, di musim kerajaan, kebanyakan kita akan pulang ke kampung. Sewaktu itulah para jiran ini berfungsi sebagai jiran yang baik. Kebaikan lain semangat kejiranan ialah jiran akan dapat membantu kita dalam menjayakan majlis keramaian. Sebagai contoh, majlis perkahwinan, majlis kesyukuran. Dengan adanya bantuan, majlis tersebut akan menjadi ringan dan berjaya diselesaikan bersama-sama. Seolah-olah kata pepatah dahulu, muafakat membawa berkat. Di setiap muafakat yang kita jalinkan dekat kawasan perumahan kita atau kawasan jiran tetangga kita itu akan mendatangkan keberkatan dan kemudahan. Sebenarnya saya banyak lagi ingin berkongsi mengenai kebaikan dan kepentingan adab berjiran ini, namun 3 kepentingan yang telah saya kongsikan sebentar tadi adalah kepentingan yang kita dapat lihat dan dekat dengan diri kita. Bagi saya, nyatalah semangat kejiranan ini banyak memberi manfaat yang baik kepada diri sendiri, penduduk setempat dan juga masyarakat umum. Manfaat yang lebih besar adalah kita dapat menjalinkan hubungan yang baik dan dapat mengeratkan silaturahim antara kejiranan. Itu sahaja daripada saya, Tuan Moderator. Terima kasih saudari atas hujah beserta contoh yang amat jelas sebentar tadi. 2 orang panel kita tadi sudah menjelaskan dengan baik mengenai aspek kejiranan ini. Saudari Arina, bolehkah saudari kongsikan kepada kami semua mengenai bagaimanakah aspek akhlak ini boleh dikaitkan dengan hal kejiranan? Baiklah, saya akan sambung dari segi aspek akhlak pula. Akhlak, apa yang kita semua tahu tentang akhlak? Akhlak ini biasanya perilaku sopan yang kita perlu tunjukkan sebagai seorang muslimin dan muslimat yang boleh dijadikan contoh teladan bagi agama lain. Mutakhir ini, isu-isu berkenaan akhlak sering menjadi topik utama dalam sosial media ataupun radio-radio yang disiarkan. Masalah atau pergaduhan yang paling kerap kita dengar sesama jiran adalah pergaduhan mengenai parking kereta. Saya pernah terbaca satu berita harian pada bulan Jun yang lalu. Punca utama jiran ini bertelingkah antara satu sama lain adalah kerana parking kereta. Malah jika kita dengar, isu parking kereta ini juga sering berlaku bagi tinggal di kawasan flat atau pangsapuri seperti apartmen yang tidak disediakan tempat parking kereta khas. Jiran-jiran ini sanggup mementingkan diri dengan cop parking kereta menggunakan pasu bagi sehingga 3 atau 4 parking sekaligus. Perkara inilah yang menjadi punca kepada pergaduhan yang berlaku. Sepatutnya sesama jiran kita perlu mempunyai satu sifat bertoleransi dan tidak mementingkan diri. Jiran juga perlu memikirkan tentang orang lain dan jangan mempunyai sikap menjaga diri sendiri sahaja. Mari kita dekati akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan berjiran. Antaranya adalah memberi salam kepada jiran yang Muslim, selalu bertanya khabar, sentiasa bantu-membantu dan yang paling penting, tidak menyakiti hati jiran.
Okey, jika kita sering bermasam muka dengan jiran, bagaimana kita hendak menerapkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dalam diri kita? Sebaik-baiknya, jika berlaku satu persalahfahaman, segeralah berbincang secara baik dan profesional. Jangan terus bermasam muka dan tidak bertegur antara satu sama lain. Tambahan lagi, kita sebagai seorang Muslim perlu menunjukkan contoh yang baik kepada jiran bukan Islam yang lain. Jadi di sini bagi meminda satu hubungan yang baik antara jiran bukanlah satu perkara yang sukar bagi saya, selagi kedua-dua belah pihak ini memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kita sebagai umat Islam harus berprasangka baik dan perlu sentiasa bersabar dalam melayani kerana jiran tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Shurairah Al-Adawi radhiyallahu anhu. Demi Allah orang itu tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman, demi Allah orang itu tidak beriman. Lalu seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang itu Rasulullah?" Baginda menjawab, "Orang yang jirannya tidak berasa aman dari kejahatan." Jadi di sini kita dapat lihat perkara penting dalam menjaga hati jiran adalah melalui akhlak yang sopan. Jika seorang itu mempunyai akhlak yang sopan, sudah tentunya hatinya juga baik dan tidak mudah melenting. Elakkan sifat suka bermusuhanlah antara satu sama lain kerana kadang-kadang kita tak tahu bahawa jiran itu mungkin satu masa akan membantu kita apabila kita memerlukan pertolongan pada masa akan datang. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata yang membawa maksud, okey, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu perihal jirannya. Maka Nabi bersabda, "Pergilah serta bersabarlah." Setelah itu lelaki itu datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu Nabi bersabda lagi, "Pergilah dan campakkanlah barang-barang kamu ke jalan." Lelaki tersebut pun kemudian mencampakkan barang-barang rumahnya ke jalan sampaikan orang-orang bertanya kepadanya. Lalu lelaki tersebut menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya, yang menyebabkan manusia yang nampak perkara tersebut, yang dengar cerita tersebut, melaknat jiran tersebut dengan mengatakan, Allah akan membalas perbuatannya. Allah akan balas dan Allah akan balas. Selepas itu, lelaki tersebut pun didatangi oleh jiran tersebut dan jiran itu berkata, "Pulanglah kamu, kami tidak akan melihat sesuatu yang kamu benci itu lagi." Okey, riwayat Abu Daud. Jadi sekiranya di sini kita sudah menerapkan akhlak yang sopan, tetapi jika jiran kita pula mempunyai sikap yang bertentangan, kita harus sentiasa bersabar dan cuba berfikir untuk mengatasi masalah ini kerana kadang-kadang apabila kita sentiasa menunjukkan peribadi yang mulia secara tak sedar, jiran tetangga ni akan perlahan-lahan berubah mengikut rentak kita sendiri. Kerana itulah setiap perkara memerlukan kesabaran yang tinggi jika inginkan hasil yang bernilai. Masya Allah. Saya rasa itu sahajalah penjelasan mengenai aspek akhlak dalam jiran. Izinkan saya ingin menutup hujah saya dengan serangkap pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mudah berputus asa hingga termenung berduka lara. Jiran berbudi, kita berbahasa, barulah hidup aman sejahtera. Sekian sahaja daripada saya. Syukran jazilan saudari Arina atas penjelasan tersebut. Betul apa yang disebut oleh saudari. Kini adab bersama jiran telah diabaikan oleh segelintir masyarakat. Malahan ada di antara masyarakat yang sering bermusuhan bersama jiran. Semoga di atas perkongsian ini kita sama-sama dapat mengambil manfaat dan iktibar. Alhamdulillah, program kita telah berjalan dengan lancar pada malam ini. Saya amatlah berterima kasih kepada 2 orang ahli panel kita yang hebat, iaitu saudari Arina dan saudari Umairah, atas perkongsian mereka yang sangat-sangat jelas dan difahami. Semoga program forum ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat memperoleh kebaikan daripada majlis forum ini. Sekian daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.